أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا اللهم إنا نستودعك ما علمتنا فاردده إلينا عند حاجة إليه ولا تنسانا يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, pertama sekali marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana memberikan kita nikmat. Di antara nikmat yang besar yang Allah Taala bagi kepada kita ialah nikmat sihat dan juga nikmat masa lapang. Jadi dengan nikmat ni dapatlah kita membuat kebajikan di atas dunia ni. Dan juga nikmat Allah Taala bagi kepada kita taufik dan inayah. Allah Ta'ala bagi tergerak hati kita untuk buat kebajikan dan Allah Ta'ala bantu kita untuk buat kebajikan. Kalau ada taufik saja tanpa ada inayah daripada Allah, ada terdetik sahaja niat nak buat baik. Berapa banyak orang cita-cita nak datang sembahyang Jumaat tapi tidak dapat datang Jumaat sebab apa? Ada kesibukan, ada macam-macam lah. Ada niat, taufik tu ada, nak buat kebajikan itu ada, tapi tidak ada pertolongan daripada Allah Ta'ala sehingga kan perkara tersebut tidak terhasil. Maka inilah yang dipanggil sebagai inayah, pertolongan daripada Allah. Maka kita syukur banyak-banyaklah Allah Ta'ala bagi taufik dan Allah Ta'ala bagi inayah dia kepada kita, sehinggalah kita dapat datang ke masjid untuk solat berjemaah dan sama-sama berada di dalam majlis ilmu. Sama ada majlis tersebut adalah majlis tazkirah. Tazkirah ni memperingati benda yang kita dah pelajari, ataupun mempelajari majlis ilmu, mempelajari satu ilmu yang baru. Dan di dalam hadis Nabi SAW menyebutkan barang siapa yang belajar satu subtopik daripada ilmu, maka itu lebih baik daripada dia solat sunat 100 rakaat. Dan barang siapa yang belajar satu bab daripada ilmu, maka itu lebih baik bagi dia daripada dia sembahyang sunat 1000 rakaat. Kita tuan-tuan, bila kita nak boleh sembahyang 1000 rakaat ni? 20 rakaat tarawih pun habis orang panggil habis bertenyih dah bahasa Kelantan. Habis duduk bangun minum air semua nak cukup nak habis 20 rakaat. Ni nak sembahyang 1000 rakaat. Maka Nabi kata kita belajar satu bab daripada ilmu itu lebih baik daripada sembahyang sunat 1000 rakaat. Ala ayati hal, saya pada malam ini menggantikan Al-Fadhil Dr. Aiman Al-Akiti kerana beliau tak dapat hadir. Jadi beliau minta saya datang. Beliau ada masyarakat yang tidak dapat dielakkan, maka beliau minta saya sambunglah di mana tempat yang beliau berhenti di akhir dulu daripada kitab Aqidah Ahli Iman. Jadi pada yang terakhir beliau berhenti ialah pada perbahasan sifat kudrat, sifat qadir, pada muka surat 12 sifat qadir. Maka kita sambung pengajian ini pada perbahasan murid, sifat iradah Allah Ta'ala. Jadi sebelum daripada kita sambung, kita recap sedikit. Antara sifat yang wajib, antara perkara yang wajib kita tahu bagi Allah Subhanahu wa taala ialah secara umumnya Allah Taala itu bersifat dengan segala sifat-sifat kesempurnaan yang layak bagi diri dia, dan maha suci Allah Taala daripada bersifat dengan apa sahaja sifat-sifat yang menunjukkan kekurangan. Secara umumnya, secara general kita beriman bahawasanya Allah Taala ni dia mempunyai sifat, dia bersifat dengan segala sifat-sifat yang sempurna yang layak bagi diri dia. Dan dia tidak bersifat dengan sifat yang kekurangan, sifat-sifat yang menunjukkan dia tu bersifat dengan kurang. Contoh Allah Ta'ala ni bersifat dengan sifat yang wajib. Contoh Allah Ta'ala ni dia bersifat dengan sifat yang
sempurna yang layak bagi diri dia. Tidak semua sifat yang sempurna itu layak bagi Allah Taala. Contoh dia, bagi manusia, bagi makhluk, di antara sifat kesempurnaan bagi kita, manusia ni apabila dia berkahwin, dia dapat anak. Jadi kalau ada orang kahwin, dia tak dapat anak, maka orang panggil hidup dia ni tak sempurna. Maknanya ada penyakit, mandul dan sebagainya. Jadi sempurnanya seorang manusia, sempurnanya satu pasangan manusia itu apabila dia mendapatkan zuriat, mendapatkan anak. Baik, mendapatkan anak, ada anak, itu sempurna bagi manusia. Tapi kalau kita letak pada Allah Ta'ala, apakah sifat ini menjadi sempurna bagi Allah Ta'ala? Sebaliknya, Allah Ta'ala menjadi tidak sempurna dengan adanya anak. Lam yalid wa lam yulad. Allah Ta'ala ni dia tidak diperanakkan, dia tidak ada bapa, dan dia ni tidak ada anak. Maka sebab itulah kita kata Allah Ta'ala ni dia bersifat dengan segala sifat kesempurnaan yang layak bagi diri dia. Dan dia of course tidak bersifat dengan sifat-sifat yang menunjukkan dia ni kurang. Itu secara general, secara umum. Manakala secara khusus, secara terperinci, secara tafsil, ialah kita mengisbatkan, menetapkan Allah Ta'ala ni dia mempunyai 20 sifat yang wajib bagi diri dia. Yang kita duk kata sifat 20. Sifat 20 ni yang tuan-tuan duduk belajar, sifat 20 ini adalah sifat yang terperinci bagi Allah Ta'ala. Kita tidak kata Allah Ta'ala ni hanya ada 20 sifat sahaja, tidak. Allah Ta'ala ni sifat sempurna, sifat yang wajib bagi dia ni ada banyak. Berapa banyak? Wallahu alam, tidak terkira berapa banyak. Yang pasti apa yang sempurna, yang layak bagi diri dia, maka itu adalah sifat dia. Tapi nak tahu berapa banyak ni kita tak tahu, kita lemah daripada nak membilang, nak mengetahui semua ni. Maka ulama kata paling tidak mesti kena tahu 20 sifat ni. Yang mana kalaulah kita tahu 20 sifat wajib bagi Allah Ta'ala ni, secara langsungnya kita dah tahu dah sifat-sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala, yang banyak-banyak yang kita tidak terkira tu dah termasuk dalam 20 sifat ini sahaja. Contoh dia Asma'ullahul Husna, 99 nama Allah Ta'ala yang kita duduk baca tiap-tiap hari tu. Itu nama dan juga sifat dia. Contoh dia sifat Ar-Razzaq, memberikan rezeki. Apa lagi? Sifat-sifat Al-Hayat, Al-Mumit, Al-Muhyi wal Al-Mumit ada. Dan banyak-banyak lagi sifat, 99 sifat, 99 nama dia tu. Maka ini semua antara contoh yang kita sebutkan tadi, hidup, memberikan rezeki, mematikan. Ini semua adalah termasuk di dalam sifat kudrat, kita panggil. Termasuk dalam sifat kudrat. Kerana sifat kudrat itu ta'alluq dia ialah ta'alluq ataupun tugas sifat kudrat ni ialah menjadikan ataupun mentiadakan, menghidupkan, mematikan, memberikan nyawa, memberikan kehidupan dan mengambil balik kehidupan, mentiadakan kembali kehidupan. Maka daripada 99 tu semua tu terkandung dalam 20 sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala yang kita sebutkan. Itu secara terperinci. Manakala 20 sifat itu ada lawan dia. Lawan dia ini Allah Ta'ala tidak bersifat dengan dia. Contoh dia, Allah Ta'ala bersifat dengan kudrah. Allah Ta'ala ni berkuasa. Allah Ta'ala ni ada satu sifat, nama dia sifat pekuasa. Dengan sifat ini Allah Ta'ala berkuasa menjadikan apa sahaja. Maka lawan bagi sifat berkuasa ni lemah. Maha suci Allah Ta'ala daripada lemah. Allah Ta'ala dia tidak bersifat dengan lemah. Kalau dia bersifat dengan lemah, macam mana dia nak buat makhluk? Itu adalah lawan dia. Maka lawan dia 20 sifat lagi tu adalah lawan bagi sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala. Dan satu sifat yang harus bagi Allah Ta'ala, iaitu melakukan perkara yang mungkin ataupun meninggalkan daripada melakukan perkara mungkin tersebut. Contoh, Allah Ta'ala memasukkan kita ke dalam syurga. Apakah hukum dia secara akal? Apakah wajib bagi Allah Ta'ala memasukkan kita dalam syurga? Ataupun apakah mustahil bagi Allah Ta'ala untuk memasukkan kita ke dalam syurga? Tidak. Jawapan dia harus. Boleh-boleh sahaja Allah Ta'ala nak masukkan kita ke dalam syurga, dan boleh-boleh sahaja kalau Allah Ta'ala nak masukkan kita ke dalam neraka. Walaupun kita ni seorang hamba yang taat, yang puasanya tak pernah tinggal, semayang jemaah tiap-tiap hari, semayang jemaah 5 waktu sah pertama belakang tu imam maknanya kita ni hamba Allah Ta'ala yang paling tip-top, paling bagus semayangnya, ibadahnya dan sebagainya. Tapi Allah Ta'ala nak masukkan kita ke dalam neraka. Boleh ke tidak? Boleh-boleh sahaja, tidak ada masalah. Kenapa? Kerana melakukan perkara mungkin
ataupun meninggalkan perkara mungkin, itu adalah harus bagi Allah Ta'ala. Boleh saja dia nak buat benda tu ataupun dia tak nak buat. Dia nak cipta saya, boleh saja. Dia tak nak cipta saya, boleh saja. Allah Ta'ala nak menghidupkan saya sampai umur 100 tahun, boleh saja. Nak hidupkan sampai cukup 50 tahun saja, boleh saja. Itu adalah perkara yang harus bagi Allah Ta'ala. Maka di dalam kitab ini pengarang membahaskan 20 sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala. Pertamanya membahaskan 20 sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala. Daripada 20 sifat ini, ulama membahagikan dia ataupun ulama mengklasifikasikan dia kepada 4 bahagian. Yang pertama ialah sifat nafsiyah. Kategori yang pertama disebutkan sebagai sifat nafsiyah, iaitu sifat wujud. Kemudian kategori yang kedua ialah sifat salbiyah. Ada 5 sifat salbiyah, iaitu qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadith, qiyamuhu binafsi dan wahdaniyah. Ini adalah 5 sifat, ini adalah sifat salbiyah. Kemudian sifat ma'ani ada 7, iaitu sifat kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama', basar, kalam. 7 sifat ini. Dan satu kategori yang terakhir iaitu sifat ma'nawiyah, yang merupakan terbitan daripada 7 sifat ma'ani yang pertama, iaitu kaunuhu qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman. Jadi di sini pengarang menyebutkan Allah Ta'ala itu mausufun, bersifat dengan iradah. Allah Ta'ala mausufun bisifatin wujudiyatin. Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat yang wujudi, sifat yang betul-betul ada diri sifat tersebut. Qadimatin, yang qadim, yang tidak ada permulaan. Sifat tersebut ada sedia kala. Bila lagi sifat ni ada? Sedia kala. Tak boleh tanya bila lagi ada. Kerana ini adalah kita berbicara tentang Allah, tentang sifat Allah. Allah ni dia tidak lalu atas dia masa macam kita. Jadi tak boleh tanya berapa umur Allah Ta'ala ni. Alam, universe, alam semesta, boleh tanya berapa umur dia, ada umur dia, ada permulaan dia. Ada setengah kata 1 juta tahun, ada setengah kata 100 juta tahun. Tak kisahlah berapa, yang penting dia ada permulaan, dia ada starting point. Maka kalau ada starting point, barulah kita boleh kira umur dia. Kita kalau kata lahir tahun 1970, boleh kira, boleh bilang berapa umur kita ni. Daripada tahun 70 sampailah hari ni, berapa dah umur. Tapi Allah Ta'ala, dia tidak ada starting point. Tidak ada bila dia ada ni, tidak ada masa. Bilakah Allah Ta'ala ni ada? Tak ada, tak boleh tanya. Maka Allah Ta'ala ni kita panggil dia bersifat dengan qadim, iaitu tidak ada permulaan bagi kewujudan dia. Abadiyatin, kekal abadi, adanya Allah Ta'ala ni sampai bila-bila. Zat dia dan sifat dia, dua-dua ni bersifat dengan ada sampai bila-bila, kekal abadi, tidak akan binasa. Kita akan binasa sampai masa, sampai expired date kita, matilah kita. Tapi Allah Ta'ala dia tidak ada ending point, dia tidak ada expired date, dia tidak ada masa untuk dia binasa, tidak ada. Qaimatin bidzatihi, dan dia itu berada, sifat ini berada pada zat Allah Ta'ala, iaitu muridun. Allah Ta'ala itu mempunyai satu sifat, iaitu iradah, berkehendak. Nama sifat tersebut ialah berkehendak. Dengan sifat ini Allah Ta'ala berkehendak melakukan apa sahaja. Biiradatin, muridun biiradatin. Allah Ta'ala itu berkehendak dengan sifat iradah, dengan sifat berkehendak. Yatakhassasu biha al-mumkinat bi ba'dil ahwal. Dengan sifat ini, dengan sifat iradah ini, Allah Ta'ala mengkhususkan sesuatu yang perkara yang mungkin dengan satu perkara yang harus. Atas perkara tersebut, minal wujudi wal adami, daripada perkara yang ada ataupun wujud dan juga tidak wujud, wal jihad dan juga arah, wal azminah dan juga masa, wal amkinah dan juga tempat, wasairil a'rad dan juga sekalian perkara-perkara yang baru datang. Makna dia macam ni. Allah Ta'ala ni dia menciptakan kita. Allah Ta'ala menciptakan saya dengan sifat kudrat dia, dengan sifat kudrat, dengan sifat berkuasa. Allah Ta'ala mencipta saya. Dengan sifat iradah, Allah Ta'ala mengkhususkan saya dengan satu sifat, tidak dengan sifat yang lain. Contohnya, kenapa Allah Ta'ala menciptakan saya jadi orang Melayu? Kenapa tak cipta jadi orang Arab? Kenapa tak cipta jadi orang Cina? Kenapa Allah Ta'ala ciptakan saya jadi orang Kelantan, tak jadi orang Selangor, tak jadi orang Melaka? Kenapa Kelantan? Kenapa Allah Ta'ala menciptakan saya warna coklat? Kenapa tak cipta warna putih?
Kenapa cipta saya dengan tinggi sekian, tidak dengan contoh 170? Kenapa cipta 170? Kenapa tak cipta 150? Nah, maka ini adalah a'rad, sifat. Kenapa itu? Hikmah dia Allah Ta'ala lah saja yang tahu. Yang penting dengan sifat iradah tadi itu, tugas sifat tersebut mengkhususkan penciptaan dengan satu sifat, tidak dengan sifat yang lain. Kenapa Allah Ta'ala cipta tuan-tuan ni duduk dekat TTDI? Kenapa tak cipta duduk Taman Tar ke? Kenapa tak cipta jadi orang Morocco ke, jadi orang Saudi ke contoh? Kenapa? Mengkhususkan satu sifat tidak dengan sifat lain. Kenapa Allah Ta'ala cipta kita ni bercakap bahasa Melayu, tak bercakap bahasa Arab? Kenapa tak cakap bahasa Cina? Kenapa? Kenapa tu hikmah dia Allah Ta'ala saja yang tahu. Nak sebut kata sifat iradah ini Allah Ta'ala mengkhususkan penciptaan makhluk dia dengan satu sifat, tidak dengan sifat yang lain. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala suka, kerana Allah Ta'ala kehendak lagu tu, kerana Allah Ta'ala kehendak macam tu, maka dia cipta kita macam tu. Hikmah dia Allah Ta'ala saja yang tahu. Dan begitu juga contoh dia anak saya yang nombor 15 sekarang tak ada lagi. Maka nombor 15 ni tergolong daripada perkara yang mungkin. Akal kita kata boleh-boleh saja kalau Allah Ta'ala nak cipta, boleh, tak ada masalah. Tapi sekarang tak ada lagi. Sekarang masih belum ada lagi nombor 15. Kalau Allah Ta'ala takdir untuk ada, maka adalah nanti. Kalau takdir tidak ada, maka tidak akan adalah yang nombor 15. Baik. Jadi dengan sifat iradah ini Allah Ta'ala juga mengkhususkan sama ada nak menciptakan ataupun tidak anak yang nombor 15 ini. Ataupun tuan-tuan hari ini yang boleh ada hari ini atas dunia ni, sebelum daripada tuan-tuan lahir ke dunia ni, tuan-tuan ni boleh ada dan boleh tidak ada. Sama macam anak yang nombor 15 tadi. Sekarang ni boleh ada dan masa hadapan boleh ada dan juga boleh tidak ada. Maka kita sebelum daripada kita ada, hukum dia boleh untuk kita ada dan boleh untuk kita tak ada. Akal mengatakan. Akal kita kata boleh untuk ada, boleh untuk tidak ada. Maka percentage ataupun possibility untuk kita ada dan untuk kita tidak ada itu sama berat. Kalau kita kata dacing, penimbang, sama berat. Ada pun ada 50%, tidak ada 50%. Maksudnya apa? Sama. Nak ada pun tak apa, tidak ada pun tidak ada masalah. Tiba-tiba Allah Ta'ala mentarjihkan, Allah Ta'ala memberatkan dacing yang kata bagi ada. Yang tidak ada tadi naik. Yang ada tadi jadi berat. Lalu adalah kita. Sebab apa kita ada? Kerana Allah Ta'ala mentarjihkan, memenangkan, memberatkan dacing untuk kita ada. Barulah kita ada. Dengan apa Allah Ta'ala memberatkan, dengan apa Allah Ta'ala memilih untuk kita ada ni? Dengan iradah dia. Dia pilih untuk kita ni ada. Maka adalah kita. Maka samalah anak yang nombor 15 tadi. Kalau Allah Ta'ala pilih untuk ada, kalau Allah Ta'ala beratkan dacing untuk kita ada, maka adalah kita, adalah yang nombor 15 nanti. Bila? Wallahu a'lam lah kalau ada. Kalau tak ada, maka sebab Allah Ta'ala tidak pilih. Pilih untuk tidak ada, bukan pilih untuk ada. Maka dengan sifat kudrat, dengan sifat iradah inilah Allah Ta'ala mengkhususkan suatu perkara. Untuk ada ke, untuk tidak ada ke, untuk berada di atas ke, untuk berada di bawah ke, untuk lahir sekarang ke, untuk lahir zaman dulu ke. Contohnya, kenapa Allah Ta'ala ciptakan kita pada zaman ini? Kenapa Allah Ta'ala tak bangkitkan kita zaman Nabi dulu? Hidup sekali dengan Nabi, boleh tengok Nabi. Kenapa? Hikmah dia tu kita tak tahu, Allah Ta'ala saja yang tahu. Mungkin saja kalaulah Allah Ta'ala cipta kita, bangkitkan kita waktu zaman Nabi dulu, boleh jadi kita ni antara orang yang paling kuat menentang Nabi. Siapa tahu? Boleh saja. Kita ni dibangkitkan jadi pengikut Abu Jahal. Mana kita tahu? Kita tak tahu. Ala kulli hal, Allah Ta'ala cipta kita pada hari ini jadi orang Islam molek-molek. Maka syukur banyak-banyak kita Allah Ta'ala dah ciptakan kita dalam keadaan Muslim. Mak ayah kita dah Muslim. Maka inilah tugas ataupun ta'alluq sifat iradah. Tugas sifat iradah. Fala yaqa'u fi mulkihi illa ma yurid. Maka tidak akan berlaku di dalam kerajaan Allah Ta'ala ni kecuali apa yang dia kehendak sahaja. Tidak akan berlaku kecuali apa yang dia kehendak sahaja. Maka tahulah kita bahawasanya apa yang berlaku ni semuanya Allah Ta'ala kehendak. Sama ada baik ke, tidak baik ke, itu semua Allah Ta'ala kehendak. Sama ada perkara tersebut kita suka berlaku kepada kita, contohnya dapat kerja yang bagus, dapat rezeki banyak, dapat duit banyak, kita suka.
perkara baik, itu juga berlaku kerana kehendak Allah Ta'ala. Ataupun kalaulah berlaku kepada kita perkara yang kita tidak suka, contohnya aksiden, na'uzubillah, minta jauh aksiden. Kita tak suka aksiden, kita ni bawa kereta hati-hati dah ni, ikut hak laju, tidak tukar lain suka hati, bagi signal dulu dan sebagainya, kita nak seboleh-bolehnya kita nak elak daripada berlaku aksiden. Tiba-tiba ada orang langgar kita buat baik dah, kita bawa elok dah, ada orang langgar kita, maka berlaku perkara yang kita tidak ingini. Tapi perkara tersebut berlaku juga, sekalipun kalaulah berlaku contohnya na'udzubillah kematian dan sebagainya, kita tak suka, kita tak nak perkara itu berlaku, tapi ia tetap saja berlaku. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala kehendak benda itu untuk berlaku, baik ke buruk ke, itu semua berlaku dengan kudrat Allah Ta'ala. Min kufrin au imanin, sama ada perkara tersebut kufur ke, iman ke, taat ke, maksiat ke, itu semua berlaku dengan kehendak Allah Ta'ala. Imannya kita ni Allah Ta'ala buat kita jadi beriman. Maka beriman kita ni ialah sebab kehendak, sebab Allah Ta'ala kehendak untuk kita ni jadi beriman. Ataupun berlaku dalam kerajaan Allah Ta'ala ni kekufuran. Walaupun Allah Ta'ala tidak kehendak, Allah Ta'ala tidak kehendak kekufuran, Allah Ta'ala tidak redha kepada kekufuran, tapi dia kehendak menciptakan kekufuran. Contohnya Fir'aun, kufurnya Fir'aun itu. Walaupun Allah Ta'ala tidak redha akan kufurnya Fir'aun tu, tapi dia cipta kekufuran Fir'aun tu. Bukanlah kata Fir'aun itu sendiri yang menciptakan kekufuran dia, tidak. Apa sahaja yang berlaku dalam alam ini, apa sahaja yang berlaku di dalam kewujudan ini, semuanya adalah kerana Allah Ta'ala kehendak untuk berlaku. Walaupun perkara itu kita tidak suka, ataupun kita suka, ataupun perkara itu Allah Ta'ala redha ke, ataupun Allah Ta'ala tidak redha, perkara itu tetap saja Allah Ta'ala cipta, tetap saja berlaku kerana Allah Ta'ala kehendak untuk perkara tersebut berlaku. Maka ini secara tidak langsung menolak kepada orang-orang Mu'tazilah yang mengatakan makhluk itu melakukan sendiri perbuatan dia. Makhluk melakukan sendiri perbuatan dia. Sedangkan kita kata tidak, makhluk ni tidak ada kuasa untuk melakukan apa-apa pun. Apa yang berlaku ni Allah Ta'ala semua yang cipta. Makhluk dia tidak boleh memberi kesan. Kita sembuh bukan sebab makan ubat, kita kenyang bukan sebab makan nasi. Kalaulah kita kata nasi lah yang mengenyangkan kita, ubatlah yang menyembuhkan kita, maksudnya kita dah mensyirikkan Allah Ta'ala. Dengan mana Allah Ta'ala boleh menyembuhkan, ubat juga boleh menyembuhkan. Maksudnya tidak hebatlah Allah Ta'ala. Sebab apa? Ada benda lain juga yang boleh menyembuhkan. Ada benda lain yang boleh mengenyangkan, boleh memberi kenyang, yang boleh menghilangkan dahaga. Tidak. Hakikatnya apa sahaja yang berlaku, itu semua Allah Ta'ala yang kehendak. Kenyangnya kita itu adalah sebab Allah Ta'ala yang mengenyangkan kita di sisi makan nasi. Sembuhnya kita daripada penyakit, itu kerana Allah Ta'ala yang menyembuhkan kita di sisi makan ubat. Maknanya setiap perkara yang berlaku itu semua Allah Ta'ala yang buat. Kita ni hanya usahakan, hanya buat kasab, hanya buat ikhtiar kita. Secara zahirnya nampak kita ikhtiar, tapi hakikatnya Allah Ta'ala semua yang cipta. Contoh, tuan-tuan tadi daripada rumah nak datang masjid, tuan-tuan ada pilihan untuk datang masjid, ada pilihan untuk tak datang masjid, tak? Boleh saja tuan-tuan tak datang. Mana ada kata imam pergi cari dekat rumah suruh datang masjid, tak ada. Kita buat pilihan untuk datang masjid ataupun untuk tak datang masjid. Kemudian kita pilih untuk datang masjid, maka kita diberi pahala berdasarkan pilihan kita tersebut. Walaupun hakikatnya Allah Ta'ala dah takdir dah. Sebelum daripada kita ada, Allah Ta'ala dah takdir siap-siap, dah tulis siap-siap bahawasanya si fulan pada hari sekian-sekian, pada masa sekian-sekian, dia akan datang masjid. Dah siap dah. Kita kejap lagi, kita nak turun masjid nanti, nak turun kaki kanan dulu ke kaki kiri, kita tak tahu. Tapi itu semua Allah Ta'ala dah tulis siap-siap dah. Fulan ni akan turun kaki kiri. Tiba-tiba kita sampai dekat tangga, turun kaki kiri dulu. Berbetulan. Hakikatnya semuanya Allah Ta'ala dah tulis siap-siap dah. Kita hanya menjalankan, tapi kita tak tahu. Kita tidak tahu apakah yang Allah Ta'ala plan untuk kita, apa yang Allah Ta'ala tulis untuk kita, kita tak tahu. Maka sebab itulah kita ni zahirnya nampak kita ni seolah-olah diberi pilihan, tapi hakikatnya Allah Ta'ala dah tulis siap-siap dah.
fa kullu dzalika makhluqun lahu. Maka setiap perkara tersebut adalah makhluk bagi Allah Taala, iaitu kufur ke, iman ke, taat ke, maksiat ke, nasi ke, ubat ke, itu semua adalah makhluk Allah Taala, muqaddarun bi taqdirihi, yang telah ditentukan oleh Allah Taala dengan takdirnya, makhsusun bi iradatihi wa tadbirihi, dan telah ditentukan oleh sifat iradah Allah Taala dan pentadbirannya. Alimun bi ilmin wahidin, dan Allah Taala itu maha mengetahui dengan ilmu yang satu. Ini nak sebut pada wahid ataupun wahdaniyatus sifat, esa pada sifat Allah Taala, dengan makna Allah Taala ni walaupun ada banyak sifat, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama', basar, kalam, hakikatnya kudrat hanya satu sifat pada Allah Taala, iradat satu sifat, sama', basar, kalam, ini semua satu sahaja pada Allah Taala, tapi muta'allaqat sifat tu yang banyak. Maksudnya, contohnya sifat kudrat, Allah Taala hanya ada satu sifat kudrat, tapi dengan sifat kudrat ni Allah Taala boleh buat macam-macam. Allah Taala boleh mengadakan kita, boleh mentiadakan kita, boleh mematikan kita. Walaupun ramai orang yang mati serentak, bukan kata seorang-seorang tak. Allah Taala buat sekaligus mati. Allah Taala tarik nyawa, cabut nyawa sekaligus. Dengan satu sifat, iaitu sifat kudrat, menghidupkan, mematikan, memberi, mengambil, itu adalah tugas sifat kudrat. Maka dengan satu sifat kudrat ini Allah Taala boleh buat banyak benda. Dengan satu sifat ilmu, Allah Taala mengetahui banyak benda. Sama ada perkara tersebut perkara wajib ataupun mustahil ataupun harus, Allah Taala mengetahuinya. Maka Allah Taala itu bersifat dengan mengetahui, dengan ilmu, dengan sifat ilmu yang satu. Kashifun li ma'lumatin la nihayata laha. Sifat ini membuka segala maklumat yang tidak ada batasan, sama sekali, yang meliputi segala aspek maklumat tersebut. Allah Ta'ala ni dia maha mengetahui secara terperinci. Tidak seperti apa yang disebutkan oleh ahli falsafah, orang falsafah. Dia kata Allah Ta'ala ni dia hanya tahu perkara-perkara yang kulliyat sahaja, perkara-perkara umum sahaja. Maknanya bila Allah Ta'ala cipta kita, Allah Ta'ala tahulah kita ni hari sekian-sekian akan berada di mana-mana, ataupun kita ni Allah Ta'ala tahu, Allah Ta'ala cipta segala anggota badan lengkap dengan sempurna dan sebagainya. Tapi dia tidak tahu apa yang kita buat, benda-benda kecil yang kita buat setiap hari, detail apa yang kita buat dalam masjid kita ni. Setiap patah perkataan yang kita kata tu, orang falsafah kata Allah Ta'ala tak tahu benda tu. Sebaliknya Allah Ta'ala ni dia maha mengetahui setiap perkara, every single detail Allah Ta'ala tahu. Sekarang perkara, sekecil-kecil perkara hinggalah sebesar-besar perkara, Allah Ta'ala tahu benda tersebut. Ahata bi kulli syai'in ilma. Allah Ta'ala itu mengeliputi setiap sesuatu akan ilmu dia. Wa ahsa kulla syai'in adada. Dan dia menghitung setiap sesuatu satu persatu. La ya'zubu an ilmihi mithqalu dzarratin fil ardi wala fis sama'. Tidak tersembunyi daripada ilmu Allah Ta'ala itu walaupun sebesar zarah. Tidak tersembunyi sesuatu pun walau sekecil zarah. Tidak tersembunyi daripada ilmu Allah Ta'ala. Apa yang berlaku di atas muka bumi dan apa yang berlaku di atas langit. Ya'lamu harakatal haba fil hawa. Allah Ta'ala mengetahui pergerakan cahaya dalam udara. Wa hawajisad dhamair, segala lintasan-lintasan hati. Kita ada kan terdetik hati kita, malam ni nak pergi masjid, contoh. Detikan tersebut, lintasan hati tersebut Allah Ta'ala tahu. Walaupun kita tak sebut derah, tak sebut kuat, duduk dalam hati kita sahaja Allah Ta'ala tahu. Wa taqallubatil khawatir, dan juga bolak-baliknya hati kita. Kita duduk dalam dua tadi. Nak pergi masjid ke tak nak pergi masjid? Nak bagi sedekah ni nak bagi berapa? RM10 ke RM50? Bolak-balik hati kita tu Allah Ta'ala tahu. Wa khafiyatis sarair, dan juga segala rahsia-rahsia yang kita sembunyikan Allah Ta'ala Maha tahu. Wa ya'lamu ma kana wa ma yakun. Allah Ta'ala tahu apa yang berlaku, apa yang telah berlaku dan apa yang akan berlaku. Wa ma lam yakun, dan juga apa yang akan berlaku Allah Ta'ala tahu.
Apa yang telah lalu, apa yang akan datang, apa yang belum lagi berlaku, dan macam mana perkara tersebut akan berlaku, Allah Ta'ala tahu. Kesudahan kita tak tahu macam mana kita mati. Boleh jadi kita mati ni mati dalam iman, dan inilah yang kita harapkan. Boleh jadi juga mati tak sempat nak mengucap. Banyak berlaku. Banyak berlaku, dan perkara tersebut boleh berlaku secara akalnya. Tapi kita minta tolonglah, kita minta Allah Ta'ala supaya memberikan kita hidayah sebelum daripada kita mati, sempat nak mengucap, sempat nak makrifah Allah Ta'ala sebelum daripada kita mati, supaya kita ni mati mata mukminan, mati sebagai orang mukmin yang haqqan, yang betul-betul mukmin, bukan kata mukmin ataupun muslim pada nama sahaja, nama Muhammad lah, tapi dalam hati ni tidak menunjukkan dia ni seorang muslim. Na'udzubillah, kita minta lindunglah daripada Allah Ta'ala daripada sifat-sifat ini. Sami'un la bisimakhin wa udhunin. Allah Ta'ala ni Maha mendengar, bukan dengan gegendang telinga, bukan dengan gegendang, dan bukan juga dengan telinga. Bal yasma' bal bisam'in la ya'zubu anhu masmu'un. Akan tetapi Allah Ta'ala itu Maha mendengar dengan pendengaran, dengan sifat pendengar yang tidak terlepas daripadanya suatu perkara pun yang dapat didengar. Dia tidak tersembunyi daripada Allah Ta'ala suatu pun daripada perkara yang boleh didengar. Suara-suara, bunyi-bunyi itu semuanya Allah Ta'ala dengar. Allah Ta'ala dia mendengar dengan sifat pendengar. Dia bukan mendengar dengan telinga. Kita bukan mendengar dengan telinga hakikatnya. Kita mendengar dengan sifat pendengar yang ada pada telinga kita. Kita berkata-kata bukan dengan mulut, bukan dengan lidah, tapi dengan sifat perkata yang ada pada lidah kita. Kita melihat bukan dengan biji mata, bola mata, tidak, tapi kita melihat dengan sifat pelihat yang ada pada mata. Bukti dia apa? Bukti dia, cuba tuan-tuan tengok orang buta. Bukan dia tak ada mata, betul tak? Dia ada mata, tapi tidak ada sifat pelihat pada mata. Orang tuli, bukan dia tak ada telinga ni. Tuan-tuan tengok orang tuli. Ada telinga, tapi tidak ada sifat pendengar pada telinga. Orang bisu, bukan dia tak ada lidah, bukan dia tak ada mulut, tapi tidak ada sifat perkata pada lidah dia. Jadi samalah. Allah Ta'ala juga tidak berkata-kata dengan lidah, tapi dia berkata-kata dengan sifat perkata dia. Ini secara tidak langsung menolak ataupun sebagai satu rad kepada orang-orang Mu'tazilah yang mengatakan Allah Ta'ala itu mendengar dengan zat, melihat dengan zat, berkata-kata dengan zat, berkuasa dengan kudrat, berkuasa dengan zat dan sebagainya. Dia kata Allah Ta'ala ni dia tidak ada sifat, tapi dia hanya ada zat sahaja. Tapi ahli sunnah wal jamaah yang sebenar, Asy'ariyah Maturidiyah, mengatakan tidak, Allah Ta'ala itu mendengar dengan sifat pendengar. Dengan sifat pelihat, dengan sifat perkata Allah Ta'ala melakukan setiap perkara. Samalah macam kita. Kita ni mempunyai sifat pendengar juga. Tapi mudah-mudah kita kata ada telinga bolehlah mendengar, ada mata bolehlah melihat. Secara percakapan sahaja tidak ada masalah. Tapi hakikat sebenarnya kita melihat dengan sifat pelihat yang ada pada mata. Kalaulah Allah Ta'ala letak sifat pelihat ni pada telinga, samalah. Tak kisahlah Allah Ta'ala letak di mana. Yang penting ada sifat pelihat, kita boleh melihat. Basirun la bihadaqatin wa ajfan. Allah Ta'ala itu Maha melihat bukan dengan biji mata, bola mata ataupun pelapis mata. Bal bibasarin la yaghibu anhu mar'iyun. Akan tetapi Allah Ta'ala itu melihat dengan sifat pelihat yang dengan sifat ini tidak tersembunyi pun daripada Allah Ta'ala suatu pun daripada perkara yang boleh dilihat. Setiap perkara yang ada yang boleh dilihat, maka Allah Ta'ala melihat perkara tersebut, tidak ghaib daripada dia. Wala yahjubuhu bu'dun wala qurbun wala zalamun. Tidak menghijab ataupun tidak terhijab daripada Allah Ta'ala suatu pun daripada jauh. Bukan kata bila jauh tak nampak, ataupun dekat sangat tak nampak, ataupun gelap jadi tidak nampak. Tidak tersembunyi pun daripada Allah Ta'ala. Walaupun jauh, walaupun dekat, walaupun gelap, Allah Ta'ala melihat. Beza dengan kita. Allah Ta'ala ada sifat pelihat, kita juga ada sifat pelihat. Tapi sifat pelihat kita berbeza dengan sifat pelihat Allah Ta'ala. Sifat pelihat kita dia ada limitation, dia ada limit, dia ada had. Terlampau jauh kita tak nampak, ataupun terlampau dekat. Cuba tuan-tuan baca buku dekat, tak nampak juga. Ataupun kalau gelap tutup lampu, tak nampak, tak boleh nak baca juga. Maka kita ni melihat
sifat pelihak kita dia ada limit, dia ada batasan. Tapi sifat pelihak Allah Ta'ala tidak ada limit, tidak ada batasan. Dan juga sifat pelihak Allah Ta'ala ni adanya sejak sedia kala lagi, sejak azali lagi ada, dan akan ada sampai bila-bila. Berbeza dengan sifat pelihak kita, dia ada permulaan bagi sifat pelihak kita. Anak budak kecil, baby baru lahir, awal-awal lahir dia tak boleh melihat lagi. Walaupun ada mata tapi tidak boleh melihat lagi. Sama-sama lagi. Dia tak boleh nak ikut lagi pergerakan tangan kita dia. Bila sampai satu masa barulah dia dapat melihat. Dan nanti bila sampai masa dia akan hilang balik penglihatan dia. Kita makin tua makin hilang penglihatan kena pakai spek. Akhirnya ada katarak dan sebagainya. Setengah orang jadi buta. Ada limitasi. Ataupun kalau dia tak jadi buta mati, maka habislah penglihatan dia. Maka sifat pelihat dia ada permulaan dan ada pengakhiran dia. Itu bagi makhluk. Tapi bagi Allah Ta'ala, dia ada kekal, ada sejak sedia kala dan akan ada sampai bila-bila. Min ghairi muqabalatin wala imbi'athi asyi'atin. Dan Allah Ta'ala itu melihat sesuatu bukan sebab ada muqabalah, ada berhadapan, dan juga bukan dengan sebab adanya pancaran cahaya. Kita mesti kena ada muqabalah, ada berhadap baru kita boleh tengok. Maknanya perkara tersebut mesti kena ada depan kita, barulah kita boleh tengok. Kalau duduk belakang kita tak nampak, kita kena pusing belakang. Jadi biar duduk depan kita, barulah kita nampak. Allah Ta'ala dia tidak perlu kepada perkara macam ni. Dan juga kita ni mesti melihat dengan adanya pantulan cahaya pada perkara tersebut. Saya dapat melihat tuan-tuan sebab ada cahaya, suluh kepada tuan-tuan, kemudian suluh kepada saya. Barulah kita dapat tengok. Ini secara saintifik. Itu perkara yang sama. Dengan adanya cahaya, maka barulah kita dapat lihat perkara tersebut. Wala yakhtassu sam'uhu bil aswati. Dan sifat sama Allah Ta'ala itu tidak memerlukan suara. Allah Ta'ala itu tidak mesti kena dengar tu perkara yang berbentuk ada suara. Wala basarahu bil ajrami wal alwani wal ijtima'i wal iftiraq wal harakati was sukun. Dan juga sifat basar, sifat melihat Allah Ta'ala itu tidak perlukan kepada benda tersebut mesti kena jirim dulu, mesti kena berwarna dulu, ataupun mesti kena bercantum, ataupun bercerai, ataupun bergerak, ataupun diam. Bahkan Allah Ta'ala itu melihat dan mendengar setiap perkara yang wujud, setiap perkara yang ada. Minadz zawati was sifati. Setiap perkara yang ada, perkara-perkara yang berbentuk sifat ataupun berbentuk zat. Al-wajibati wal jaizati, yang berbentuk wajib ataupun harus. Al-zahirati wal khafiyat, perkara tersebut sama ada dia zahir ataupun dia tersembunyi. Allah Ta'ala antara tugas sifat pelihat Allah Ta'ala dan tugas sifat pendengar Allah Ta'ala ialah melihat dan mendengar setiap perkara yang boleh dilihat dan setiap perkara yang boleh didengar. Kaedah menyebutkan kullu mawjudin yasihu ayyura wa yusma'. Setiap perkara yang wujud itu, setiap perkara yang ada itu boleh dilihat dan boleh didengar. Yasma'u wa yara dabiban namlatis sauda fil lailatil zalma' ala sakhra'is samma'. Allah Ta'ala Maha melihat dan mendengar detakan tapak kaki semut yang warna hitam pada malam yang gelap gelita, di atas batu, di atas padang pasir yang sunyi yang gelap gelita. Allah Ta'ala nampak, Allah Ta'ala dengar detakan kaki, dan Allah Ta'ala nampak pergerakan kaki semut hitam pada malam yang gelap gelita di padang pasir yang gelap, atas batu yang gelap. Allah Ta'ala melihat perkara tersebut. Mutakallimun bikalamin laisa biharfin wala sautin. Allah Ta'ala itu berkata-kata, berfirman dengan sifat kalam, bukan dengan huruf dan bukan dengan suara. Kerana yang bercakap dengan huruf dan suara ni kita manusia. Kita bercakap mesti kena ada suara, barulah orang boleh dengar. Mesti kena ada huruf. Kalau tak nak cakap macam mana tak ada huruf? Mesti kena ada bahasa. Saya bercakap bahasa Melayu, bahasa Arab, bahasa Inggeris dan sebagainya daripada bahasa. Itu sifat makhluk. Tapi Allah Ta'ala dia tidak perlukan kepada huruf, dia tidak perlukan kepada suara, dia tidak perlukan kepada bahasa untuk bercakap.
wala ya'tarihi sukutun, dan Allah Ta'ala itu tidak perlu kepada diam ataupun taqdim wa ta'khir, dahulu, permulaan, pengakhiran, tidak perlu kepada perkara tersebut. Wala tartib, tidak perlu pun kepada susunan. Wala tab'id, ataupun sebahagian ke, tidak perlukan kepada perkara-perkara tersebut. Wala inqita', dan juga sifat Allah, sifat perkata Allah Ta'ala ni dia tidak terputus. Idh sifatuhu la tushbihu sifatil makhluqin, kerana sifat Allah Ta'ala ni dia tidak sama dengan sifat makhluk. Kita bercakap ni dia ada permulaan, dia ada pengakhiran. Kita bercakap sepatah-sepatah, lepas tu kita diam, kita cakap balik, kita diam. Percakapan Allah Ta'ala bukan macam tu. Tapi bukan dengan makna Allah Ta'ala ni bercakap tak berhenti-henti. Kalau bercakap tak berhenti-henti ni jadi sifat kekurangan pada bagi Allah Ta'ala. Orang bercakap tak berhenti ni kita panggil apa? Bercakap tak berhenti-henti bercakap. Orang cakap bahasa Kelantan apa panggil? Bobok bahasa Kelantan. Bahasa luar saya tak tahulah, bahasa KL. Bercakap tak henti-henti ni. Itu satu sifat kekurangan, satu sifat buruk bagi manusia ini yang bercakap tak henti-henti. Maka Allah Ta'ala dia bukan macam tu. Kerana Allah Ta'ala ni dia tak sama dengan makhluk. Daripada mana-mana sudut tak sama, tak serupa dengan makhluk. Kama anna dzatahu la tushbihu dzawatil makhluqin. Begitu juga Allah Ta'ala ni zat dia tidak sama dengan zat makhluk. Zat dia tidak sama dengan zat makhluk. The essence of Allah tidak serupa, doesn't resemble the essence of makhluk. Zat Allah Ta'ala tidak sama dengan zat makhluk, dan sifat Allah Ta'ala tidak sama dengan sifat makhluk. Itu perbezaan antara kita dengan Allah Ta'ala. Ini satu perkara yang penting kita kena perhatikan, kerana perkara pertama yang paling aula untuk kita lakukan ialah mengenal Allah Ta'ala. Tapi kita nak kenal Allah Ta'ala ni macam mana? Kita kenal sama-sama kita ni mudah, sebab kita nampak saudara kita, jiran kita, kita kenal dia nama apa, muka dia macam mana, tinggi ke, rendah ke, besar ke, gemuk ke, kurus ke, kita boleh kenal. Sama-sama makhluk ni macam ni. Tapi kita kenal Allah Ta'ala bukan cara macam tu, kerana kita tak nampak Allah Ta'ala ni. Satu-satu caranya kita mengenal Allah Ta'ala ialah dengan mengenal sifat-sifat dia. Macam mana nak kenal sifat dia? Kena mengaji. Tidak boleh kenal dengan begitu sahaja baca buku ke, tidak boleh. Dia kena belajar dengan kaedah yang telah disusunkan oleh ulama. Maka Allah Ta'ala menyebutkan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak sama, tidak ada sesuatu pun yang seumpama dengan Allah Ta'ala daripada mana-mana sudut pun. Tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah Ta'ala. Wala taqdimin wala ta'khir. Tidak ada dahulu dan tidak ada kemudian. Setengah orang tanya, Ustaz, kalau kata kalam Allah Ta'ala itu tidak berbahasa, tidak berhuruf, maka Quran yang kita baca ni macam mana? Macam mana Quran yang kita baca ni? Jadi Quran itu merupakan kalam Allah Ta'ala yang telah diturunkan kepada kita. Hakikat sebenarnya yang tidak berhuruf bersuara itu ialah kalam yang ada pada zat dia yang azali. Adapun Quran yang diturunkan kepada kita ni, maka itu adalah makhluk, bukan qadim. Yang qadim itu yang ada pada zat Allah Ta'ala. Jadi itulah sedikit sebanyak yang saya dapat sampaikan pada malam ini. InsyaAllah kalau ada ruang waktu lagi, kita sambung lagi perbahasan kita pada bab mustahil bagi Allah Ta'ala. Jadi aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaa'an min kulli da'. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.